Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Okey, bila kita sebut pasal pentadbiran ekonomi British kat Tanah Melayu, saya tahu bunyinya macam satu babak sejarah yang membosankan kan? Tapi sebenarnya, sama sekali tak. Apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah satu jentera asas. Ia ibarat satu cetak biru atau blueprint yang secara literalnya membina struktur ekonomi moden Malaysia yang kita kenali hari ini. British datang dan mereka tukar terus corak ekonomi tradisional kita kepada satu sistem kapitalis berskala gergasi. Persoalannya, macam mana diorang buat benda ni dan kenapa? Untuk faham kenapa, jom kita tengok dua persekitaran yang sangat-sangat berbeza ni. Di satu sudut, kita ada kilang-kilang di Eropah masa kemuncak revolusi perindustrian, padat, berasap, bising dengan bunyi mesin. Di sudut yang lain pula, deretan pokok getah yang ditanam rapi betul-betul di tengah hutan tropika Tanah Melayu. Pernah tak anda terfikir, macam mana ledakan pengeluaran kilang yang terletak beribu-ribu batu jauhnya di Eropah boleh secara langsung mengubah landscape hutan rimba kita yang tebal ni? Nampak macam dua dunia berbeza, tapi percayalah, kedua-duanya diikat kuat oleh satu rantaian bekalan global yang sangat kukuh. Jadi, ini laluan kita untuk hari ini. Kita akan bermula dengan melihat desakan revolusi perindustrian sebagai pemangkin utama dan kemudian kita akan rungkai 5 ciri asas ekonomi moden yang diperkenalkan di Tanah Melayu. Kita ada kemasukan modal, eksploitasi tanah, penggunaan teknologi moden, tenaga buruh asing dan akhir sekali, skala pengeluaran untuk pasaran ekspor. Okey, mari kita masuk ke bahagian pertama, iaitu pemangkin utama kepada semua ini, desakan revolusi perindustrian. Bayangkan Eropah pada waktu itu. Kilang-kilang mereka mula mengeluarkan barangan secara besar-besaran, seolah-olah mesin-mesin ni tak tahu erti berhenti. Bila kilang beroperasi siang dan malam, sumber tradisional di Eropah dengan pantas menjadi sangat terhad. Mereka sebenarnya dah terdesak. Jadi, nak tak nak, kuasa-kuasa barat ni terpaksa keluar mencari pusat perdagangan dan kawasan jajahan baru. Mereka perlukan sumber bahan mentah yang berterusan untuk menyumbat mulut kilang-kilang gergasi mereka. Dan dalam masa yang sama, mereka juga perlukan pasaran baru yang jauh lebih luas untuk jual balik barang-barang tu. Barulah untung boleh dimaksimumkan. Dan ini membawa kita kepada tonggak yang pertama untuk membina sistem ekonomi baru ini, iaitu kemasukan modal yang sangat besar. Kalau kita tengok senarai pelabur Eropah di Sabah sekitar tahun 1907 ni, skala pelaburannya memang tak masuk akal. Sebagai contoh, British North Borneo Company berani pam modal sampai 200,000 pound sterling semata-mata untuk mengusahakan 20,000 ekar tanah. Cuba bayangkan, angka ratusan ribu pound sterling pada awal abad ke-20, itu adalah satu jumlah wang yang sangat astronomical, ibarat gunung emas. Syarikat-syarikat kapitalis inilah yang membawa masuk duit yang banyak ni sebagai modal untuk pusing dan besarkan lagi kapasiti pengeluaran secara ekstrim. Bila dah ada modal berguni-guni, apa langkah seterusnya? Ya, kita masuk ke tonggak kedua, pembukaan dan eksploitasi tanah berskala besar. Negara kita ni memang sangat bertuah. Kita ada tanah seluas mata memandang, cuaca yang cantik dan bumi yang subur. Dan British, mereka ambil peluang sepenuhnya ke atas kurniaan alam ni. Landscape tempatan kita disusun semula besar-besaran. Hutan belantara dicerah dan ditukar menjadi ladang komersial raksasa untuk getah, tebu, tembakau dan juga kawasan padi. Dari segi hasil bumi pula, mereka gali tanah kita untuk keluarkan biji timah, biji besi, emas, arang batu sehinggalah ke petroleum di Miri Sarawak. Senang cerita, pemodal Eropah ni datang dan memonopoli terus tanah-tanah berharga ni untuk jadikan empayar perlombongan dan perladangan mereka satu realiti. Tapi kan, tanah yang beribu-ribu ekar tu tak akan bermakna kalau tak ada cara pantas nak tuai hasilnya. Inilah tonggak kita yang ketiga, penggunaan teknologi moden untuk mengindustrikan limbah. Cuba tengok jentera raksasa ni. Ini adalah kapal korek atau tin dredge. Memang luar biasa. Untuk keluarkan biji timah dengan kelajuan yang ekstrim, syarikat Eropah bawa masuk teknologi yang menakjubkan ni ke Tanah Melayu. Nak tahu betapa seriusnya mereka? Menjelang tahun 1929, dah ada 107 buah kapal korek beroperasi tau. Gila tak gila? Dan teka siapa pemilik semuanya? Ya, syarikat Eropah. Mesin gergasi inilah yang secara total merevolusikan industri perlombongan biji timah kita dan membenamkan terus kaedah tradisional tempatan yang terbukti jauh lebih perlahan. Dan revolusi teknologi ni bukan setakat kat Lombong je, dekat ladang pun sama. Anda pernah dengar nama H.N. Ridley? Beliau ni boleh dikatakan genius utama di sebalik ledakan industri peladangan getah kita. Salah satu inovasi paling hebat dia ialah teknik torehan yang dipanggil sistem Ibedem atau torehan bentuk tulang ikan herring. Kenapa ia sangat penting? Sebab teknik ni membolehkan susu getah ditoreh setiap hari tanpa merosakkan dan mematikan pokok tu. Beliau juga dapat idea yang sangat bijak untuk bungkus anak pokok getah dalam arang lembap. Inovasi kecil inilah yang pastikan anak pokok tu boleh tahan hidup masa dihantar jauh ke pedalaman untuk buka kawasan ladang baru. Cukup praktikal. Baik, kita dah ada modal, ada tanah dan ada teknologi.
Tapi siapa yang nak kena kerah untuk gerakkan semua ni? Itu membawa kita ke tonggak yang keempat. Enjin manusia melalui kemasukan tenaga buruh asing. Bila ladang dan lumbung dibuka pada skala yang melampau besarnya, tenaga kerja tempatan yang sedia ada dah tak mencukupi. Jadi, British mengatur dua saluran kemasukan pekerja asing yang cukup berbeza. Untuk kawasan lumbung biji timah, mereka pakai sistem kontrak. Maknanya, mereka bawa masuk buruh terus dari China, di mana majikan akan tanggung tambang pelayaran, makan minum dan tempat tinggal. Untuk ladang getah pula, mereka guna sistem kangani. Kangani ni bermaksud ketua atau penyelia. Pemilik ladang getah akan hantar kangani ni balik ke India untuk cari dan bawa masuk buruh beramai-ramai terus ke Tanah Melayu. Dua sistem berbeza tapi matlamatnya sama, membekalkan tenaga kerja murah. Di sebalik segala angka pelaburan berjuta pound sterling, di sebalik mesin gergasi dan keluasan tanah, inilah wajah sebenar para penggeraknya. Di satu sisi, kita nampak imigran buruh Cina yang bergelumang lumpur di lombong biji timah. Dan di sisi lain, buruh India yang bermandi peluh menoreh pokok di ladang getah. Peluh, darah dan kudrat mereka lah yang sebenarnya menjadi tulang belakang, enjin paling hidup yang menggerakkan rancaknya mesin ekonomi moden British di Tanah Melayu pada waktu itu. Dan akhirnya, segala modal, tanah, teknologi moden dan tenaga buruh tadi disatukan untuk mencapai satu objektif utama di bawah tonggak kelima, pengeluaran skala besar khusus untuk pasaran ekspor. Saya nak anda beri tumpuan penuh pada angka ni, 55%. Ya, 55. Pada kemuncak era tersebut, hasil daripada sistem ekonomi yang sangat berstruktur ni, Tanah Melayu secara berseorangan berjaya menyumbang 55% daripada keseluruhan bekalan biji timah dunia. Cuba hadamkan fakta itu sekejap. Lebih separuh dari keperluan biji timah di seluruh planet bumi pada waktu itu datangnya dari negara kita. Inilah maksud sebenar bila kita bercakap tentang pengeluaran berskala global. Kalau masih tak dapat bayangkan betapa rakusnya kelajuan pengeluaran diorang, mari kita tengok pertumbuhan arang batu di Sarawak ni. Pada tahun 1874, hanya sekitar 500 tan yang berjaya dikeluarkan. Tapi, menjelang tahun 1898, itu cuma jarak masa kira-kira 2 dekad je. Angkanya meledak luar biasa sehingga mencecah lebih 31,390 tan. Skala pertumbuhan mendadak macam ni disasarkan eksklusif untuk satu tujuan saja, bagi memenuhi kehausan pasaran industri negara-negara barat. Jadi kawan-kawan, British bukan sekadar singgah, ambil hasil dan berlalu pergi. Mereka tinggalkan satu legasi sistem ekonomi moden yang dibina atas modal besar, teknologi termaju macam kapal korek, tanah luasan dan tenaga buruh asing yang sangat agresif. Sebagai penutup kupasan kita hari ini, cuba renungkan. Tengok pada siapa kita hari ini. Lihat pada kemajmukan demografi masyarakat majmuk kita, di mana terletaknya bandar-bandar utama kita dan bagaimana infrastruktur perniagaan Malaysia hari ini beroperasi. Persoalannya, sejauh manakah blueprint British dari seabad yang lalu ini sebenarnya masih mengawal dan mendefinisikan realiti kehidupan harian kita di Malaysia? Benda ni memang sangat menarik untuk difikirkan. Okeylah, sampai di sini saja. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dengan saya dan teruskan sifat ingin tahu anda tu.